selamat menyambut Hari Kemerdekaan, dan kita harus berjuang untuk mengekalkan kemerdekaan inilah supaya berkekalan sampai insya-Allah akhir zaman insya-Allah. Dan semoga semua belia-belia terutamanya lebih mempunyai semangat kenegaraan yang lebih kuat. Aman maju di masa akan datang. Tak perang lah, bagus lah. Sebab perang, dua side pun rugi lah. So kalau peace, semua orang untung lah. Walau laungan keramat merdeka telah dilaungkan dan rakyat tanah Melayu mula menikmati sebuah kemerdekaan. Namun kemerdekaan dan kebebasan itu belum benar-benar dirasai apabila pasukan keselamatan masih bertumpah darah demi sebuah keamanan. Sepanjang sejarah pertempuran pasukan tentera dengan pengganas komunis, kejadian di Ulu Legong merupakan salah satu yang paling kejam. Mayat anggota tentera yang terkorban dizalimi dengan teruk oleh komunis. Masa basuh jenazah dekat dengar katalah saya tak ada dia orang cakap kutip peluru sepihan. Keadaan mayat terlentang, terbaring dan duduk dalam truk. Lieutenant Colonel Hamzah ketika itu bertugas sebagai pegawai pemerintah. Peristiwa menyayat hati ini turut diceritakan sendiri oleh salah seorang anggota yang terselamat ketika serangan hendap tersebut. Dan apa yang diceritakan sungguh menyayat hati, yang mana di peringkat awal tu diarahkan setiap jenazah tu, setiap jasad jenazah tu diteliti dan seboleh-bolehnya mana yang boleh dicabut, sepihan peluru dekat badan jenazah tu diarah dicabut. Jadi apa yang dimaklumkan, banyak juga yang dapat dicabut pada setiap jenazah tu dan dikumpulkan. Hampir jugalah kalau di pernah sebut satu jungle health tu, mana satu topi hutan tu sebanyak 7 jenazah ni dapat dikumpulkan peluru-peluru yang dicabut lagi pada badan-badan jenazah ni. 29 Oktober 1981. Setiap kali datangnya tarikh keramat itu, ingatan tragedi serang hendap Ulu Legong yang mengorbankan 7 rakan seperjuangan tetap segar dalam lipatan sejarah. Seorang perwira 22 RAMD Mat Said Adam. 29 bulan 10 bersamaan awal 1 Muharram lah. Saya ditugaskan bersama dengan anggota-anggota termasuk deba semua 9 orang mengambil bekalan makanan di kampung Lalang. Jadi pergerakan bermula anggaran jam 09.30 pagi. Setelah lepas melalui Tech Company, kami melalui satu laluan menyusul kampung dalam anggaran jarak hampir 1000 meter lah. Kami diserang dak. Terak pada masa itu Volvo 3 sukutan. Secepat mungkin pada masa itu tindakan saya terus lari keluar lagi pada terak tu, melalui antara kepala terak dan badan terak tu lah.
Kalau saya melompat ke belakang, saya takkan selamat. Sementara itu, Zulkafli Ahmad, anggota 22 RAMD yang ketika itu datang memberi bantuan berkata, dia bersama-sama anggota yang berpangkalan di markas TAG Ulu Legong segera keluar memberi bantuan sebaik terdengar bunyi serangan. Sana tak lah, tapi cuma dalam hati kami memang semangat untuk mencari dan memusnahkan mereka lah. Semangat yang berkobar-kobar lah. Kita tak ingatlah diri keselamatan diri sendiri, kita tak ingatlah. Kita ingat nak tengok kawan yang macam ni. Saya belum masuk ke di Gubei. Bila saya dapat tahu tu, saya terus daripada Gubei tu pergi ke tempat Melaka. Hujan peluru, pengganas komunis dengan kekuatan dianggarkan 30 orang tidak henti. Mat Said cuba sedaya upaya menyelamatkan diri. Jadi saya mengangkat terus, mengangkat melalui gesam tu. Sampai satu tahap, saya ni mabuk. Mabuk yang mana dunia ni sepandang dah gelap dah. Dunia ni gelap, habis. Cuma masa tu saya kenangkan ibu. Masa tu bujang lah. Mengenangkan ibu. Dan pada waktu tu juga, saya tengok sini berlumbaran darah macam air paip. Sini terkulai. Sini yang paling sakit. Dalam keadaan situ, saya punya tenaga dah habis. Jadi, saya matikan diri kat situ dan masih lagi mendengar tembakan-tembakan yang berlaku di atas. Masih berlaku lagi. Itu sebab bila saya cerita di peringkat awal tadi, saya yakin musuh tu turun dan mengambil senjata kita dan terus membunuh cara langsung. Masih anggota yang menyawa. Tidak mahu sejarah hitam berulang. Ada ingatan agar anak cucu masih boleh bebas berlari. Tidak mahu zaman ubi kayu berulang lagi. Dulu lain lah, sekarang ni lain. Jadi mungkin masa berubah, keadaan berubah dan pun environment negara kita pun dah berubah. Tapi bagi saya, sebagai seorang tentera kan, tidak ada perubahan yang boleh seorang kita buat bagi menumpulkan semangat dia orang, jiwa dia orang sebagai seorang tentera. Walaupun dulu kita teruk training, cara training kita memang kasar, tapi kita sanggup menempuh dan mengatasi segala masalah. Biarpun hampir 35 tahun tragedi itu berlaku, ia diibarat seperti baharu semalam melaluinya. Dan kenangan pahit itu tidak akan dilupakan selagi hayat dikandung badan. Hampir hilang nyawa berdepan petualang negara. Dengan linangan air mata, ungkapan nasihat buat legasi seterusnya. Jadikanlah satu pedoman ataupun satu keinsapan di atas peristiwa, di atas kekejaman yang apa dah kami jumpa, apa yang dah kami lakukan untuk negara. Makna apabila dalam keadaan kita leka dan lalai, banyak kesempatan yang musuh boleh ambil. Banyak cara yang boleh memporak-porandakan negara. Jadi saya berharap sangat pada generasi sekarang supaya ambillah iktibar. Iktibar apa yang berlaku pada era kekejaman komunis. Jadikan satu pedoman dan jagalah negara kita dengan sebaik mungkin supaya tak ada lagi ancaman-ancaman lagi luar ataupun
lagi dalam. Untuk semua warga-warga tentera seluruh Malaysia yang telah pun berjuang dan menjaga negara yang aman. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-59. Kami dari Pasukan Veteran Batalion 22 Regimen Askar Diraja mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-59. Merdeka! Malaysia telah diterajui oleh bapa kemerdekaan, bapa pemodenan, sehinggalah kepada pimpinan hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Semoga generasi seterusnya mengisi kemerdekaan ini jauh lebih baik berbanding generasi terdahulu dan terus dapat menghirup udara keamanan. Jadi saya nak ucapkan kepada seluruh penonton di Capital TV, sambil kita meraihkan kemerdekaan 59 tahun itu, kita jangan lupa jasa-jasa mereka yang kita telah menikmati kemerdekaan dan kemakmuran itu. Itu yang paling penting. Dan kita perlu menghormati pendapat orang lain. Sama juga kita perlu menghormati pendapat daripada Sabah dan Sarawak yang dikatakan menghendaki kesamarataan. Kita juga perlu menghormati apa yang berlaku di Semenanjung ini yang dikatakan kumpulan-kumpulan yang meminta hak-hak sama rata. Yang paling penting, kita kena telus, ikhlas dalam menyelesaikan masalah. Itu yang paling penting. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-59. Semangat patriotisme perlu dijiwai, bukan sekadar simbolik. Merdeka! 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 Teriakan suara hangat, suara keramat, suara yang keluar dari jiwa merdeka. Zaman dulu-dulu ketika nenek moyang kita melafazkan perkataan ini dengan suara yang bergetar dari jiwa, dengan penuh rasa terharu, sangat gembira dan sangat bersyukur. Dan kita hari ini pula bagaimana ketika melafazkan perkataan ini? Adakah kita merasa gembira? Adakah kita merasa bersyukur? Atau paling tidak, adakah kita merasa bangga? 59 tahun bukan sambutan terakhir. Oleh itu sekian sahaja daripada saya, Hairunisa Zakaria, sehati dan sejiwa. Dengan itu, lahirlah Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.